Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaut kasih seuntai rasa. Salam UMT. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria selaku Timbalan Naib Chancellor, ahli pelajar dan alumni bagi Universiti Malaysia Terengganu, serta yang berusaha pengarah-pengarah pusat. Yang dihormati Timbalan-Timbalan Pengarah Pusat, Ketua-Ketua Bahagian, unit tuan-tuan dan puan-puan, serta semua para pelajar baru, khasnya Diploma Perikanan dan Asasi STEM bagi sesi 2021-2022. Tahniah dan syabas kerana telah berjaya mendapat tempat Universiti Malaysia Terengganu. Pada pagi hari ini, kita bersama dalam satu program slot HEPA di Hatiku. Bersama saya adalah Prof. Madya Dr. Hafiz bin Zakaria yang akan menyampaikan ucapan berkenaan apa yang kita perlu faham tentang kefungsian HEPA dan di manakah yang kita perlu ambil tahu. Sebelum kita meneruskan majlis dengan lebih lanjut, izinkan saya sedikit berpantun. Petik kenanga indah di semat, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sebelum kita teruskan majlis kita, marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan bersama membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis seterusnya menjemput dan persilakan yang dihormati Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria selaku Timbalan Naib Chancellor, ahli pelajar dan alumni bagi Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan. Sila Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu UMT. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Wan Muhammad Nazik, Barisan Pengurusan HEPA, Urustia Program Warga HEPA UMT, yang paling penting anak-anak para pelajar baharu Diploma Perikanan dan Asasi sesi 2021-2022 yang dikasihi sekalian. Dengan izin, allow me to start with English first. The great linebacker of American football, J.J. Watt, correctly says, "Good is the enemy of greatness." Terjemahannya, seorang pemain bola sepak Amerika yang hebat, J.J. Watt, menyatakan good untuk mencapai sesuatu yang baik itu sebenarnya adalah musuh kepada kehebatan. Kita semua yang hidup di Malaysia ini, kita menyatakan kita diajar untuk mencapai sesuatu yang baik itu sudah cukup. Tapi sebenarnya bagi mereka yang hebat dalam pelbagai bidang dalam kehidupan, sebenarnya untuk mencapai tahap baik itu, bagi mereka yang berpotensi sebenarnya ia adalah musuh untuk mencapai kehebatan. Sebagaimana yang kita dapat lihat di paparan buku yang ditulis oleh Kurt Rhys Peplos, mungkin kita boleh paparkan semula gambar yang ditunjukkan, satu analogi untuk menjadi baik seumpama menjadi seekor kucing. Ya. Mana anda boleh memilih untuk menjadi seekor kucing kalaulah impian kita hanya untuk menjadi good. Sebaliknya, untuk menjadi great ialah untuk menjadi sang raja di rimba, iaitu singa. Jadi dalam kesempatan ini, oleh kerana kita baru menelusuri pengajian di UMT, Walid biasanya memang membahasakan diri sebagai Walid. Walid itu samalah gelarannya, sama ada ayah ataupun bapa. Sebagai alternatifnya ada setengah orang memanggil Walid. Menggesa supaya kita dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama meletakkan. Kadang-kadang sama ada kita bekerja keras ataupun tidak keras bergantung pada matlamat kita.
Kalau kita meletakkan matlamat kita itu agak rendah, maka kita tidak akan bekerja dengan kuat. Kalau kita meletakkan matlamat kita dalam hidup ini, kita ingin membawa perubahan dan menghasilkan sesuatu yang hebat, maka kerja kita juga akan selaras dengan matlamat kita. Sebab itulah, Walid tak ada banyak masa, kalau kita membaca biografi mereka yang hebat dalam pelbagai bidang, sama ada Steve Jobs, Bill Gates ataupun atlet-atlet yang terkemuka dalam dunia. Yang menjadi sesuatu yang penting bagi mereka ialah etika kerja mereka. Memang mungkin kalau Walid cerita, mungkin orang tak kenal. The great Michael Jordan dalam basketball. Michael Jordan, kita tak ada masa nak cerita. Kalau melihat pada karier Michael Jordan sebagai seorang pemain bola keranjang, dia bukanlah seorang yang paling berbakat. Is not the most gifted athlete. Tetapi Michael Jordan adalah seorang yang mempunyai etika kerja yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Seperti contohnya, kalau dah habis latihan rasmi ketika beliau belajar di University of North Carolina, setelah kawan-kawan selesai latihan rasmi ingin pulang, tapi Michael Jordan akan kekal dan terus berlatih dan berlatih. Itulah akhirnya menjadi resipi kenapa Michael Jordan menjadi seorang yang dianggap terhebat dalam sukan bola keranjang. Satu lagi contoh, mungkin yang lebih hampir pada anak-anak, iaitu seorang lagi legenda bola keranjang, mendiang Kobe Bryant. Kobe Bryant is not the most gifted of the athlete, tetapi dia mempunyai etika kerja yang tidak dapat ditandingi. Sebagai contohnya, sekarang ni kita ada sukan Olimpik kan. Sebelum ini ketika Amerika menyertai sukan Olimpik, latihan rasmi sukan Olimpik bermula pada pukul 10 pagi. Tapi jam berapa Kobe Bryant ni datang berlatih? Kobe Bryant akan datang berlatih pukul 5 pagi. Masuk akal tak? Bermula latihan pukul 10, pukul 5 pagi dia dah. Itulah menunjukkan. Jadi dalam kita menelusuri pengajian di UMT, akhirnya itu adalah pesanan Walid supaya kita menjiwai, supaya kita hendaklah meletakkan to be great. Walaupun orang menyatakan to be good dalam masyarakat kita, people say that it is good enough, tapi bagi kita ia adalah tidak mencukupi. Terutamanya dalam kita melihat dalam konteks sukan Olimpik dan sebagainya. Pertamanya, Walid ingin merakamkan ataupun ingin mengalu-ngalukan bagi pihak pengurusan tertinggi UMT. Walid ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada pelajar baru Diploma Perikanan dan juga pelajar asas sistem ke Universiti Malaysia Terengganu. Anda merupakan cream of the cream, the best of the best yang berjaya mendapat tempat ke sebuah universiti terunggul, terutama dalam bidang sains marine dan juga akuatik. Dalam kesempatan ini, eloklah juga Walid memperkenalkan terlebih dahulu pengurusan HEPA. Kita boleh pamerkan slide, ada gambar-gambar pengarah HEPA. Yang pertamanya Encik Zainuddin bin Mamat. Semua kat sana tu handsome lah, boleh tengok kan. Jadi nak bagi tahu kata Encik Zainuddin handsome, memang Encik Zainuddin handsome. Tapi yang ada 6 orang tu termasuk dengan Haziq semua handsome lah ke. Encik Zainuddin Mamat adalah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Nanti kita akan terangkan kefungsian semua bahagian yang ada. Kemudian kita ada Encik Muhammad Nur Syukri yang juga gagah dan handsome di sana. Pengarah Pusat Pembangunan Holistik dan Co-Curriculum. Sebuah pusat yang sangat penting, juga kita akan jelaskan sebentar lagi. Kemudian kita ada juga seorang lagi jejaka handsome, Profesor Datuk Dr. Syahrudin bin Datuk Abdul Hamid. Kita panggil kepada dia Datuk Din, pengarah Pusat Alumni UMT. Kemudian yang tadi kita telah berinteraksi, seperti pelajar-pelajar juga, handsome dan muda kan, Dr. Muhammad Syahri bin Abdul Rahman. Saya tadi ingatkan dia seorang pelajar asasi atau diploma juga. Itulah adalah pengarah CEC kita kan, Pusat Latihan Keusahawanan dan Kejaya. Kemudian kita juga ada di sana Encik Hafizi. Encik Hafizi adalah pengarah Pusat Pelayaran. Pusat Pelayaran ni nanti kita boleh lihatlah, walaupun dia adalah pusat yang paling muda tapi telah menghasilkan pencapaian menakjubkan, menganjurkan pelbagai kejohanan dan sebagainya. Dan juga kita ada seorang lagi pengarah, semuanya handsome lah ke, yang ni mungkin paling handsome dan paling kita kata berdarah manis lah kan, Dr. Nick Ali kan, pengarah Polis Kediaman.
Mungkin Dr. Nick ada kat sini ya, boleh ya. Ya, Dr. Nick boleh melambai-lambaikan tangan. Di samping itu kita juga ada timbalan-timbalan pengarah Encik Badrul Hisham daripada bahagian kebudayaan dan kesenian, Dr. Izan binti Datuk Jaafar, timbalan pengarah PPHK, Puan Noriam, timbalan pengarah bahagian sukan dan rekreasi, Puan Hainani Idayu, Ketua Seksyen Kaunseling. Itu adalah pengenalan yang ringkaslah kepada pengurusan utama di bahagian hak ehwal pelajar dan alumni. Bagi apa mungkinnya setelah memperkenalkan bahagian hak ehwal dan pelajar, hak ehwal pelajar dan alumni, Walid juga ingin berpesan kepada para pelajar di sana bahawa memang sekarang ni semua menjalani pengajaran dan pembelajaran dalam talian, dan biasanya bila pelajar datang ke universiti, mungkin sebahagian daripada mereka berkata mereka ingin memfokuskan kepada pengajian yang formal sahaja. Pembelajaran apa-apa yang dipelajari dalam kelas, dalam bilik darjah. Sedangkan matlamat, bukan hanya matlamat UMT, tetapi matlamat pendidikan negara sebenarnya menghasilkan pelajar yang holistik. Apa maksud pelajar yang holistik? Pelajar yang serba boleh. Pelajar yang hebat dalam bidang akademik, mendapat sistem di UMT 4 flat kan? 4 flat, tetapi dalam masa yang juga cemerlang dalam aktiviti-aktiviti lain. Co-curriculumnya, debat, dan UMT ni kita ada banyak aktiviti-aktiviti. Kalaulah kita hanya memfokuskan kepada aktiviti akademik sahaja, ia adalah satu kerugian yang besar. Kerana apa? Kerana banyak aktiviti. Menyelam, kalau dahulu, sekarang ni PKP, ataupun plan pemulihan negara, jadi mungkin sebahagian daripada aktiviti perlu KIV, ada aktiviti pelayaran, renang dan pelbagai aktiviti. Dan fungsi HEPA ini sebenarnya adalah untuk melengkapkan pengalaman di universiti. Pengalaman di universiti ini dia akan menjadi hitam putih kalaulah kita hanya berlegar kepada bilik darjah sahaja, pembelajaran formal. Jadi HEPA menyediakan pengalaman-pengalaman dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan, aktiviti kesukarelawanan dan sebagainya. Pelajar-pelajar dalam keadaan normal biasa ini memang melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Dan pelibatan dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai unit di bawah HEPA ini sebenarnya akan memperkayakan lagi karakter dan kepribadian pelajar. Supaya bila pelajar keluar ataupun graduate daripada universiti, mereka akan menjadi seorang graduan yang holistik, yang serba boleh. Boleh menjadi, kita katakanlah, ketua dalam bidang-bidangnya dan juga dalam masa yang sama boleh menjadi pemimpin masyarakat yang hebat. Jadi izinkan Walid untuk memperkenalkan secara ringkas, kita ada 6 unit utama di bawah HEPA. Yang pertamanya ialah Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab menguruskan perkara-perkara berhubung dengan kebajikan seperti insurans pelajar. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan, kadang-kadang berlaku kemalangan dan sebagainya. Ini adalah bahagian yang bertanggungjawab. Yang menguruskan insurans, yang menguruskan tentang pembiayaan. Pembiayaan ini dimaksudkan katakanlah pelajar-pelajar dapat PTPTN ataupun mendapat beasiswa. Ini adalah bahagian yang menguruskan, iaitu Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Seterusnya kita ada PPHK. Ini adalah sebuah pusat tanggungjawab yang besar di bawah HEPA, dan di bawah PPHK ini kalau Walid nak bagi tahu, yang penuhnya adalah Pusat Pembangunan Holistik dan Co-Curriculum. Pusat ini merangkumi yang pertamanya bahagian sukan dan rekreasi. Bahagian sukan dan rekreasi, kalau siapa yang pernah tengok gambar di UMT, kita mempunyai banyak kemudahan-kemudahan sukan. Kita mempunyai kolam renang, kita mempunyai stadium dan kemudahan-kemudahan yang lain. Dan di samping itu kita juga ada bahagian kebudayaan dan kesenian yang melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan kebudayaan. Walaupun UMT dari segi program pengajian kita tidak ada pengajian kebudayaan dan kesenian, tetapi pencapaian pelajar-pelajar kita dalam bidang kebudayaan dan kesenian tak kurang hebatnya. Memandangkan kita tak ada pengajian kebudayaan dan kesenian. Inilah menunjukkan akhirnya walaupun pelajar UMT datang belajar dalam bidang sains dan teknologi, akhirnya mereka mampu menghayati budaya dan kesenian rakyat negara kita.
Seterusnya kita ada seksyen pembangunan mahasiswa holistik di bawah Dr. Izan. Aktiviti persatuan, kelab juga merancang dan melaksanakan program pembangunan pelajar. Di UMT terdapat kira-kira 100 ataupun lebih daripada 100 kelab pelajar. Jadi kelab-kelab pelajar, Majlis Perwakilan Pelajar diselaraskan di bawah pembangunan mahasiswa holistik. Seterusnya kita ada seksyen kaunseling di bawah Puan Hainani. Umum mengetahui bahawa dalam keadaan pandemik hari ini, kesihatan mental pelajar sangatlah mustahak. Jadi kita ada seksyen kaunseling yang menekankan peri pentingnya kesihatan mental. Dan kita ada kaunselor dan khidmat kaunseling ini juga turut diadakan dalam talian. Dan di samping itu kita ada pusat-pusat yang lain, kolej kediaman. Semua pelajar-pelajar PASTEM dan juga diploma nanti kalau dibenarkan oleh kerajaan, bila itu akan dimaklumkan, mereka akan tinggal di asrama, di kediaman. Dan seperti mana yang kita maklum, di UMT, kapasiti asrama kita hanyalah 40% lebih daripada 100%. Kan? Jadi maknanya pelajar-pelajar diploma dan PASTEM bertuah kerana apa, semua mereka akan dapat tinggal di asrama. Sedangkan senior abang-abang senior ni terpaksalah dikira merit siapa yang akan layak. Jadi nanti bila dibenarkan, akan tinggallah di kolej kediaman. Seterusnya kita ada Pusat Latihan Keusahawanan dan Kerjaya, CEC. CEC menganjurkan pelbagai latihan. Latihan untuk memperkembangkan kerjaya dan juga keusahawanan. Kan? Terutamanya ketika pandemik ni, melahirkan mahasiswa yang mempunyai ciri keusahawanan sangat mustahak. Jadi di bawah CEC ini pelbagai aktiviti yang dilanjurkan. Nanti kita boleh tengoklah akan ada satu video yang disediakan oleh semua PTJ. Dan di samping itu kita ada pusat alumni. Dan mereka yang selepas tamat pengajian diploma, tamat pengajian ni dan akhirnya akan menjadi alumni UMT. Dan pusat alumni menganjurkan pelbagai aktiviti yang mengeratkan hubungan alumni dan UMT dan akhirnya alumni akan menyumbang semula kepada UMT dan masyarakat. Dan kita juga ada pusat latihan pelayaran. Dia menganjurkan pelbagai latihan dan aktiviti berhubung dengan pelayaran. Dan ini adalah satu-satunya pusat latihan pelayaran yang ada di universiti di Malaysia. Kan? Sebelum pandemik, pusat latihan pelayaran telah menganjurkan The Monsoon Cup dan juga mereka bertanding dalam pelbagai pertandingan sama ada dalam negara, kebangsaan ataupun antarabangsa. Dan pencapaian mereka memang mereka akan menanglah. Tempat pertama ke, kedua ke, ketiga ke di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi kewujudan pelbagai unit di bawah HEPA, pelbagai PTJ bertujuan untuk merealisasikan agenda untuk menghasilkan pelajar yang holistik di UMT. Jadi para pelajar semua kalau telah dibenarkan pulang semula nanti ke UMT, gunakanlah kesempatan ini secara sepenuhnya. Jangan hanya kita work hard in classroom and also we work and play hard juga kan. Play hard dalam aktiviti pelayaran ke, renang ke, penyelaman ke dan sebagainya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, banyak dah Walid bercakap. Selepas ni akan ada video yang disediakan oleh semua pusat tanggungjawab bawah HEPA. Dan akhirul kalam, pandemik COVID-19 telah memasuki tahun kedua yang jauh lebih mencabar. Semalam kita telah melihat statistik sebagaimana yang diunjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita telah menghampiri 20,000. Kalau ikut Tan Sri Dr. Nur Hisham, dia kata yang paling buruk ialah pada bulan September. Jadi maknanya the worst is yet to come. Jadi nasihat kita ialah supaya kita menyeru kepada semua pelajar-pelajar di mana saja kita berada kerana sekarang ni kita menjalani PDP secara dalam talian. Bersama-samalah kita berganding bahu untuk memecahkan rantaian COVID-19, sentiasa mematuhi SOP. Kalau yang berada di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi seperti di kawasan Lembah Kelang dan sebagainya, jagalah SOP. Dan kalau boleh stay lah at home, tak perlulah keluar kalau tidak ada keperluan, agar kita semua dapat membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini.
Stay safe and stay healthy. Dan Walid akhiri ucapan ringkas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Profesor Madya, Dr. Hafiz bin Zakaria selaku Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni untuk Universiti Malaysia Terengganu atas ucapan yang disampaikan. Terima kasih Walid. Okey, seterusnya marilah kita sama-sama saksikan video yang telah disediakan oleh setiap PTG UMT untuk kita mengetahui pelbagai manfaat yang para pelajar sendiri, khasnya Diploma Perikanan dan Asas Sistem UMT untuk mengetahui seluk-beluk berkenaan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi Universiti Malaysia Terengganu. Ayuh bersama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke UMT. Jom kita berkenalan dengan Pusat Keusahawanan dan Kerjaya ataupun nama ringkasnya CEC. Ingat adik-adik, CEC. Okey. Kami di CEC membantu universiti untuk memperkasa ekosistem pembangunan keusahawanan dan kerjaya untuk kita lahirkan pelajar-pelajar yang ada nilai keusahawanan dan juga berkebolehpasaran tinggi, insya-Allah. Kami ada 11 orang, saya dibantu oleh 10 orang pegawai-pegawai yang membantu, ada bahagian pentadbirannya, ada kerjaya dan juga bahagian keusahawanan. Dan di bawah kami juga di CEC ada 6 kelab pelajar yang kami naungi, iaitu Usaha Niaga, MyAgroSys, CPC, Kusiswa, Enactus dan juga UMT eSport. Alhamdulillah, antara kejayaan kelab-kelab pelajar ini adalah contohnya Social Innovation Challenge. Mereka menang RM15,000 di UTP pada tahun 2017. 2018 ada MyAgroSys Cup, mereka menang tempat kedua, dapat hadiah RM3,000 tunai. Dan 2018 juga tahun yang cukup gemilang, Enactus menang peringkat pertama di Malaysia dan mewakili Malaysia ke Enactus World Cup pada 9 hingga 11 Oktober 2018 di California, adik-adik, California. Dan mereka juga, pelajar-pelajar juga ada pernah yang menang RM50,000 Grand Project Champion Harta Lega. Satu lagi, kemenangan cukup besar, RM8 juta di Indonesia dalam U2 Award 2019. Untuk kebolehpasaran, alhamdulillah, pelajar-pelajar UMT melebihi 80% mereka berada di tempat kerja sejurus selepas bergraduat. Alhamdulillah, tahun 2020 kita telah berjaya laksanakan 19 program. Antaranya adalah Nature Guide Apprentice, Marine Tourism, melatih pelajar keusahawanan, snorkeling, water safety, bronze medallion. Ada 15 orang yang dapat bronze medallion. Kita ada program Biz Consult, Professional Learning Facilitator bersama dengan Coach Rizal Hassan. Ada e-commerce entrepreneur incubator program, melatih pelajar untuk membina apps dan juga untuk jadi YouTuber. Ada kita program bersama dengan Shopee, bersama mana nak laksanakan perniagaan dengan Shopee, bersama dengan Google Bootcamp. Dan ada satu program bersama dengan pelajar-pelajar diploma dan juga STEM, My Future Next. Besar-besaran kita lakukan. InsyaAllah kita akan lakukan lagi. Tahun lalu juga kita ada satu program yang telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri, Projek Keusahawanan Cendawan Tiram. Tahun ini, tahun 2020, insyaAllah kita dah merancang 23 program untuk kita laksanakan. Antaranya, kita dah laksanakan video maker. Macam mana nak buat video yang secara profesional. Kita latihkan teruskan lagi program-program yang bersama dengan Shopee, Siswa Mall ini. Program-program yang banyak ini kita rangkumkan satu program yang cukup besar, iaitu Virtual Career Entrepreneurship Skill Festival. Kita panggil VCEF. Ini perayaan cukup besar di UMT ini. VCEF. Ingat adik, VCEF 2021. Ada program keusahawanan, ada program kerjaya dalam ini untuk semuanya, keusahawanannya dan juga kerjaya. Jom bersama-sama kami di VCEF. InsyaAllah ikuti perkembangan CEC di laman sosial kami, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan juga di weebly.com. Kita ada CEC UMT weebly.com. Sekarang like Facebook, follow Instagram dan juga kami punya YouTube channel. Like sekarang, insya-Allah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di program-program CEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Latihan Pelayaran Universiti Malaysia Terengganu UMT yang menjadi teknologi sistem pelayaran dalam kalangan universiti Malaysia bakal menjadi antara platform terbaik melahirkan lebih ramai pelajar muda negara. Apatah lagi untuk melahirkan lebih ramai pelajar muda berbakat di kalangan pelajar. Universiti yang pertama mewujudkan pusat latihan pelayaran dan pelajar yang seperti awam yang berhampiran dengan Universiti Malaysia Terengganu. Suatu platform untuk kita didahkan orang dalam dunia pelayaran. Memang betapa memang kita memiliki terlibat dengan kita. Menunjukkan Indonesia UMT sebagai peneraju sistem pelayaran di kalangan institusi pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum and good day everyone. My name is Hafiz Zaid. I'm a director of UMT Selling Center. There might be nothing in the world that packs as many life lessons as the activities of selling. Selling teaches us teamwork, science, history, nature, safety, and patience, all in one. Selling is not only a sport, but it is a platform for you to enhance your skill, confidence, and interaction with the nature.
Universiti Malaysia Terengganu is the only higher institution in Malaysia established a sailing centre. UMT Sailing Centre have three main functions. The first function is delivering academic programs. The second function, youth and community sailing development. And the third function is commercialization and professional courses. Under the function of academics, we offer three subjects, namely basic sailing, advanced sailing, and basic coaching sailing. These subjects will offer in every semester to all UMT students. Interestingly, if the student successfully completed all these three subjects, she or he will become a qualified sailing coach under the certification scheme of National Sport Institute or ISN. UMT Sailing Centre is not only to serve the UMT students, but also community around us. We organize a number of programs for youth and community, for example, My Tri Layar and Terengganu Monsoon Challenge Sailing GP. Besides that, we also organize coaching courses and other sailing racing development programs to train school teachers and young coaches to become a certified and competent coach in sailing. The third function of UMT Sailing Centre is for commercialization and professional courses. We aim to become a professional sailing training centre or providers in Malaysia. In collaboration with other agencies and sailing association, we will offer professional certificate related to sailing activities such as Yachtsmaster certificates of competency. Other activities like National International Regatta, e-sailing, and sailing on board the Tuna Samudra tall vessel under the Royal Navy. Come and join us and help to make sailing fun, safe, accessible, and affordable sport that welcome participation from people of all backgrounds, age, and abilities. Berakhir video ke-66 PTJ yang telah disediakan tadi, maka bolehlah para pelajar mengambil pelbagai manfaat dan input serta mengetahui sedikit sebanyak tentang kefungsian hal ehwal pelajar dan alumni bagi Universiti Malaysia Terengganu. Boleh saya katakan wow keseluruhan 66 PTJ. Maka seterusnya mungkin ada sedikit tambahan daripada Walid. Sila. Kalau ada apa sebarang persoalan, pertanyaan boleh bertanya pada kita. Masa kita ada dalam 17 minit lagi kan. Bolehlah kemukakan soalan di chat box. Sementara itu kita ada pengarah-pengarah, mungkin ya pengarah-pengarah boleh memberi sepatah dua kata sementara kita menunggu soalan. Silakan Cik Mano. Ada apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah dan selamat datang ke Universiti Malaysia Terengganu. Tahniah kepada para pelajar kerana anda telah terpilih di antara mungkin ratusan ataupun ribuan pemohon-pemohon ke Universiti Malaysia Terengganu. Saudara-saudari adalah antara calon-calon yang bertuah. Seperti mana dalam video ni di PPHK kita ada 3 bahagian yang penting, iaitu di bahagian sukan dan rekreasi. Bermacam-macam jenis sukan dan rekreasi yang saudara-saudari boleh join. Kita ada bahagian kebudayaan dan kesenian dan juga kita ada bahagian pembangunan holistik dan juga kaunseling. Di bahagian ini terlalu banyak kelab-kelab pelajar yang saudara-saudari boleh get aktif dengan menggunakan platform kelab-kelab ni. Ada dalam 130 kelab-kelab pelajar dan kelab yang bernaung di bawah MPP. Dan penglibatan saudara-saudari di aktiviti co-curriculum ni, saudara-saudari boleh mendapat poin dan merit di mana di penghujung pengajian saudara-saudari, universiti akan berikan satu transkrip yang mengumpulkan segala
pencapaian dan penglibatan saudari di dalam bidang kurikulum di dalam satu sistem yang kita namakan sebagai Merit My Star. Jadi setiap penglibatan itu ada markah-markahnya, ada bintang-bintangnya, sama ada sebagai peserta ke, sebagai pengarah projek ke. Semuanya itu akan di-capture di dalam Merit My Star. So di penghujung di graduasi anda, bukan saja anda mempunyai transkrip akademik tetapi juga mempunyai transkrip My Star. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan saya ucapkan selamat datang ke Universiti Malaysia Terengganu. Dan insya-Allah kalau saudari dapat berada di kampus, kita dapat berjumpa selepas daripada ini. Terima kasih saudara pengurusi dan juga Walid. Terima kasih. Ada soalan ke tengok? Dah benda ni. Okey, untuk para pelajar, jika mana ada soalan, boleh bertanya dengan cara membuka mic dan menyatakan nama anda serta kos anda. Boleh bertanya terus jika mana ada pelbagai persoalan dan sebarang jua pertanyaan yang ingin diajukan. Khasnya secara bersama untuk dijawab oleh para pengarah yang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Mungkin jika mana sebelum para pelajar menyediakan soalan, suka untuk saya ingatkan beberapa perkara itu tentang Facebook ataupun setiap media yang telah pun disediakan oleh ke-6 PTJ. Boleh layari di Facebook yang telah disediakan seperti mana Pusat Alumni, Kolej Kediaman, Section Counselling dan sebagainya lagi telah dinyatakan ada yang telah diletakkan dalam link untuk carian para pelajar. Boleh search terus di Facebook, Instagram ataupun YouTube yang telah dimaklumkan oleh pengarah-pengarah ataupun yang telah dipost di dalam ruangan chat tersebut. Okey, mungkin jika para pelajar ada soalan, boleh bertanya terus. Ketua JHEP mungkin ada nak cakap sepatah dua. Ada. Daripada pelajar ke UMT, tahniah kerana memilih UMT sebagai tempat untuk melanjutkan pelajaran adik-adik. Dan di JHCP insya-Allah kami akan sentiasa membantu pelajar untuk kebajikan pelajar, insuran pelajar dan juga apa sahaja berkaitan dengan pinjaman pelajar, insya-Allah tim di JHCP akan membantu adik-adik. Dan sebarang pertanyaan boleh diajukan tu kepada kami di JHCP. InsyaAllah sebarang masalah dan juga persoalan akan dibantu oleh pihak JHCP. Dan itu saja Walid. Dan kalau ada apa-apa soalan daripada pelajar boleh diajukan kepada kami. InsyaAllah kita akan menjawab. Okey, sekian, terima kasih. Ada lain lagi kalau sempat masa, kalau ada soalan. Okey, Encik Hafizi. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang kepada adik-adik dan anak-anak semua ke UMT. Welcome on board. Sebagai di pusat pelayaran, saya mengalu-alukan penglibatan anda semua sama ada ketika sarjana muda nanti, ketika mengikuti pengajian sarjana muda nanti, ada 3 subjek berkaitan dengan pelayaran. Tetapi untuk peringkat diploma dan asas sistem, anda boleh sertai kami dengan aktiviti-aktiviti pengenalan sektor pelayaran dan juga mewakili UMT jika terpilih. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita ada ni Datuk Din, mungkin sepatah dua kata Datuk Din. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walid, cuma saya sebentar kejap saja nak perkenalkan bahawa anda semua akan jadi alumni. Di mana kita telah pun define alumni mereka yang telah belajar di kampus UMT. So dalam masa 3 tahun lagi anda akan jadi alumni. Begitulah cara ataupun kami akan mengendalikan kepada mereka yang ingin terus memudayakan alumni anda, hubungilah kami. Sebab kami daripada awal lagi memang menanamkan semangat kejiwaan alumni setiap pelajar yang ada di kampus sekarang ni. So itulah, kita akan berjumpa lagi insya-Allah apabila berlakunya aktiviti alumni. Kita akan cuba jemput anda semualah untuk mengenali senior-senior anda yang telah pun menjadi alumni yang unggul, yang sohor, yang berjaya
ketika ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Dr. Nick, Kolej Kediaman, sepatah dua kata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya tak ada nak cakap panjang. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli pembuat perikanan dan juga asas STEM. Selamat datang ke UMT dan insyaAllah kita akan jumpa di Kolej Kediaman lah dalam masa yang ditetapkan nantilah. Tahniah sekali lagi. Okey, terima kasih. Dr. Syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walid, moderator. Dan tahniah kepada semua yang berada di sini. 304 orang. Tepukan tepuk. Masing-masing tepuk untuk diri sendiri. Bagi signal tepuk pun tak apalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendek saja. Alhamdulillah. Andai kita telah berada di landasan yang betul, maka berlarilah. Kalau lelah, berjalan. Tak larat juga, merangkaklah. Namun, jangan sekali menyerah kalah. Anda berada di tempat yang betul sekarang ini dan teruskan dari ilmu dan jadikan diri anda orang yang sangat hebat. Anda berhak hebat, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nak sebutkan di bawah BKK sebenarnya kita ada UMT FM kan. UMT FM ni capaian dia tu dah merangkau merata dunia. Cuma bila PKP kita terhenti siaran kan. Negeri-negeri kalau ikut Piramli segala negara kan. Ada yang daripada Amerika turut mendengar UMT FM kan. Mungkin Cik Bat nak cerita sikit pada UMT FM. Kita ada ni apa timbalan pengarah yang bertanggungjawab dengan UMT FM. Cik Bat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof dan pertamanya nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar yang berjaya masuk ke UMT. Tahniah kepada anda semua. Okey, sedikit daripada bahagian kebudayaan seperti yang Berbahagia Prof cakap tadi, di antaranya kita ada UMT FM. Satu rangkaian radio campus yang beroperasi daripada pagi sehingga jam 12 tengah malam. Tapi buat masa ni kita dalam keadaan PKP dan kemasukan staf untuk bekerja universiti pun dihadkan. Jadi kami terpaksa hentikan sekejap. InsyaAllah kita akan mulakan balik sebab kita di Terengganu dah berada di fasa 2. Fasa 2 kita akan mulakan insyaAllah by next week. Even minggu ini pun dah bermula siaran kita secara berperingkat. Dan macam yang dikatakan tadi, Alhamdulillah sambutan terhadap UMT FM begitu menggalakkan. Dalam masa 3 bulan kita buat operasi secara penuh, kita berjaya mencecah hampir 75,000 pendengar dan meliputi 45 negara seperti yang disebut oleh TNC tadilah. Jadi kami mempelawa pada pelajar-pelajar terutamanya untuk menjadi DJ di UMT FM sebab kita nak memberi satu skill ataupun kelebihan-kelebihan yang perlu pelajar-pelajar adalah melalui dunia penyiaran. Okey, selain pada itu sedikit juga tentang BKK, bahagian kebudayaan dan kesenian. Kami memegang moto seni wadah minda dan kami bertekad untuk memanusiakan manusia. Jadi kepada yang berminat dalam seni dan budaya, datanglah berjumpa kami. Yang berminat untuk menjadi DJ, dipersilakan. Terima kasih Prof. Okey. Terima kasih. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, ada 2 orang lagi tim malam pengarah. Kita boleh bagi Puan Noriam, lepas tu ada Dr. Izan. Puan Noriam, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang adik-adik STEM dan diplomat. Terima kasih moderator dan TNC di pusat sukan atau di bahagian sukan rekreasi.
pejabat kami berdekatan sahaja dengan Kolej Kediaman Pelajar. Jadi apabila adik-adik nanti masuk ke UMT, rajin-rajinkanlah diri untuk hadir ke kompleks sukan dan bersenamlah dengan motif kami cerdas itu cerdas ni. Kami berharap semua pelajar UMT sentiasa aktif dan cergas sepanjang masa lah. Di kesempatan ini saya ingin memaklumkan kita ada jemputan daripada program Mohir Virtual Challenge untuk larian dan berbasikal. Saya rasa boleh saya masuk iklan sikit. Walid, saya masuk iklan untuk penyertaan pelajar ini. Terutamanya yang ada sekarang untuk kita aktif lah dalam virtual event larian kali ini yang dianjurkan oleh KPT, yang mana kita akan penyertaan pelajar ni lah. Tapi yang berminat saya dapatkan nombor kontak untuk dihubungi. Jadi boleh hubungi kita punya staff lah kita untuk register penyertaan nanti. Jadi kebetulan kita belum berada di kampus ini, adik-adik dah boleh mula untuk aktif sebagai seorang pelajar dan bakal kita di masa akan datang. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tak yang daripada chatbox? Kalau ni boleh tengok, tak ada. Okey, mungkin Dr. Izan. Silakan Dr. Izan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Walid, pendidik moderator kita Cik Wan. Ni masa dah mencemburui sangat, tapi untuk BPHKP saya Dr. Izan ataupun dikenali dengan panggilan Mami. Jadi seperti mana yang dimaklumkan tadi, maknanya BPHKP menyelaras semua kelab-kelab persatuan di UMT. Jadi selain daripada kelab akademik, pelajar boleh memilih untuk melibatkan diri dalam mana-mana kelab yang menjadi interest masing-masing dalam kluster kerohanian, kesukawanan, sukan dan lain-lain. Dan itu juga memang kami menyelaras juga menaungi MPP sebagai perwakilan pelajar tinggi di UMT dan juga sebarat aktiviti pelajar juga yang kita akan maklumkan di semasa-semasa. Jadi follow page kita untuk sebarang hiburan terkinilah. Dan sekali lagi tahniah kepada semua, selamat datang ke UMT. InsyaAllah akan berbahagia bersama UMT. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih kepada semua pengarah di atas ucapan dan kata-kata aluan yang disampaikan untuk membangkitkan semangat para pelajar untuk datang ke Universiti Malaysia Terengganu bila mana diizinkan nanti. Okey, jika mana saya percaya para pelajar mungkin ada soalan yang akan ditanya. Sekali lagi saya ingatkan, setiap 6 PTJ yang berada di dalam Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ini, adanya tersedia platform Facebook, Instagram dan YouTube. Para pelajar boleh layari, cari di carian yang telah pun dipost CEC seperti mana Facebook Section Counselling, Facebook CEC, Facebook Pusat Alumni, Facebook Kolej Kediaman. Para pelajar boleh terus bertanya jika mana ada soalan dan jangan ragu-ragu. Di HEPA sedia membantu. Okey, sebelum kita pergi terus, mungkin kita boleh buka semua kamera untuk kita buat sesi bergambar sedikit. Masa sangat mencemburui kita para pelajar. Suka untuk saya ingatkan, buka semua kamera, kita sama-sama untuk ambil peluang ini bergambar dengan pengurusan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Sila bagi semua pelajar. Mungkin. Semua pelajar boleh buka kamera. Okay, semua ready?
Okey, freestyle sekali. Semua. Okey, terima kasih. Okey, dengan berakhirnya sesi fotografi tersebut bersama dengan warga pengurusan Halia Pelajar, maka berakhirlah sudah program kita pada pagi hari ini untuk slot HEPA di Hatiku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Prof di atas kesudian bersama dan terima kasih kepada semua pengarah, timbalan-timbalan pengarah pusat dan semua ketua-ketua bahagian dan unit. Saya mengharapkan para pelajar mengambil sebanyak mungkin input dan ilmu pengetahuan untuk dijadikan kegunaan pada masa akan datang bila mana memasuki kampus nanti. Khas sebelum mengakhiri, izinkan saya sedikit berpantun. Bunga dedap di atas para anak dusung pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, maaf dipinta. Saya Wan Muhammad Nazim bin Channel selaku moderator pada program pagi hari ini menyusun 10 jari dan bersama dengan warga kerja memohon maaf andai tersalah sepanjang kami mengendalikan program pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua untuk hari ini. Akhir daripada saya, kekal ceria, terus aktif, kekal positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.